dalam BuzzPop hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan 5 berita terhangat daripada Hollywood hari ini. Para panelis kita hari ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki Kaiju kita, Munif Malek. What's up bro, how you doing man? Topik-topik yang solid hari ni, let's go. Nice. Dan seterusnya, Kaki Komik kita, Duan Yakuza. What's up bro, how you doing man? Oh, terus ya? Terus. Aku memang fan pada awal sebelum ditayang Malaysia. Ipoh Malik. Aku memang fan lama dah. Itu Illuminati tu. Aku dah dekat dah, mesti menang punya. Aku dah tahu dah, aku dah support pada awal lah. Aku cakap memang Baker dan Multiverse Madness semua lah. Jadi semua orang tak percaya. Dah menang sekarang. Okeylah, so sebelum kita mulakan 5 berita terhangat kita, we might as well get it out of the way. Tahniah kepada Terima kasih. The first Malaysian yang berjaya memenangi Oscars. So support. It's good that A24 menang dengan filem indie. So apakah reaksi setauyat korang terhadap kemenangan Oscar pertama untuk orang Malaysia ni? Semua orang nak claim saya daripada Ipoh lah, saya pernah naik bas syarikat dia lah apalah. So kita mulakan dengan Munif, silakan. So first kali aku dah just nak cordially ucap tahniah lah kepada Tan Sri Michelle Yeoh. And bukanlah aku nak claim, tapi fakta kan, aku dulu naik bas Sri Maju ulang alik dari uni ke rumah. So duit yang aku naik bas tu pada company bas Michelle Yeoh tu, you never know, probably paid for her acting class. So tahniah. I'm glad we a contributor, part of the success, by the way. Anyways, on a more serious note, the success of Michelle Yeoh, and kita tengok the success of macam this experimental movie in Imaginur should be a catalyst lah, pemangkin kepada dalam Malaysia ni your hopeful punya movie makers and actors apa semua kan, yang there is success beyond the typical lah. Jangan takut to break away from that formula yang orang kata kalau buat benda lain benda tu tak boleh cari makan kan. Datuk Michelle Yeoh, Imaginur, even Didi and Friends pun is proof that statement is a lie. Let's go guys, let creativity win. You will get the reward, InsyaAllah. Terbaik. Seterusnya Duan, orang Ipoh sendiri. So Duan, apa kau nak cakap tentang orang kampung kau menang? Aku adalah Ipoh Mali taklah sombong. Aku dulu memang Michelle Yeoh masa dia kecil, masa dia nak belajar acting tu, so dia nak cari duit lebih. So dia pernah meniaga dekat Lokin, pasar Lokin. Orang tahu setiap hari Ahad. Dia meniaga kat situ. Dia jual barang-barang dia semualah. So kat situ dia top up duit dia untuk belajar. Lepas tu kalau petang-petang tu dia nak balik makan tu, dia beli tapau dekat nasi ganja. Masa dia pusing-pusing naik motor A5 dia dekat Kampung Manjur. So memang kampung lah. Kenal sangat lah aku ni Michelle Yeoh ni. Cuma Michelle Yeoh tak kenal. Wow. Okay, dengan itu berakhirlah sesi dan claim kita. BuzzPop dan claim. Dan claim. Alright guys, so dengan itu kita akan membincangkan 5 berita menarik daripada Hollywood hari ini. Alright, so berita menarik kita yang pertama adalah tentang Daredevil Born Again, Punisher Reborn. Jadi pelakon John Bernthal bakal kembali ke MCU sebagai watak Frank Castle aka The Punisher melalui siri 18 episod Daredevil Born Again yang akan memulakan sesi penggambarannya di New York, USA bulan ini. Unfortunately, pelakon Deborah Ann Wall yang memainkan watak Karen Page dan juga Eldon Henson yang memainkan watak Foggy Nelson malangnya tidak tercatat di dalam barisan pelakon bagi siri 18 episod The Devil Born Again. Watak mereka mungkin akan di-recast ataupun tidak wujud langsung di dalam siri MCU ini. Siri The Devil Born Again dijangka akan disiarkan di Disney Plus Hotstar pada awal tahun 2021 nanti. So, aku ada satu soalan je untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang John Bernthal kembali kepada MCU sebagai Frank Castle aka The Punisher?
at the cost of Deborah Ann Wall dengan Eldon Henson tak dapat jadi Karen Page dan Foggy Nelson dalam siri Daredevil Born Again. Macam we win some, we lose some. Even pelakon Vanessa Fish tu pun tidak akan kembali, dia tukar. So apa pendapat kau, Munif? Silakan. Okay, satu-satu watak aku komen. First kali pasal okay, tadi macam Nick ada speculate lah, either dia akan kena recast atau watak tu tak ada langsung. Aku tak rasa watak tu akan tak ada langsung, pasal kita dah tahu, it's no secret daripada tajuk yang Marvel dah announce ke kita, dia nak adapt the comics Daredevil which is Born Again. Aku tak nampak macam mana dia nak buat Born Again kalau tak ada Foggy and Karen. It would be very unnecessarily susah. So it looks most likely yang memang dia orang akan recast. And jangan terkejut lah, sebab ni Marvel kan, ni Disney, ni MCU. Kalau kau tengok the Netflix punya Daredevil, kalau kau perasan, most of them punya main cast tu memang white now. So which is actually a miracle zaman-zaman sekarang they manage to pull it off. So MCU punya version ni definitely lah kau akan nampak, I don't know, maybe gender band ke, sexual orientation band ke, race band ke. So 98% there's a possibility of that happening lah. Tapi macam selalu cakap lah, aku tak kritik benda-benda ni just because dia swap-swap macam tu. Tapi aku akan kritik bila aku tengok hasil tu, was it a good creative decision or was it just a social decision? Dia akan nampak dalam movie, dalam series tu best ke tak best lah. So that's why we see watak yang dia pilih untuk berlakon tu, memang kena ke lakonan dia, atau it's just a social decision. That remains to be seen lah. Tapi memang ada rasa sayang sikit lah, sebab macam yang watak Karen Page tu aku tak kisah sangat dalam Daredevil Netflix tu. Tapi Foggy tu, kau rasa tu macam dia macam Matt Murdock punya best bud kan. Actually in semua orang punya life akan ada Foggy Nelson seorang tu. And there's always a Foggy Nelson in your life. Lagi-lagi kau ingat part yang masa Foggy Nelson realise yang Matt Murdock is Daredevil, and dia macam heartbroken gila, best friend dia duk tipu dia selama ni kan. And part macam kata, yang dia tanya, are you even blind? So part tu aku sebab sedih gila part tu. So sayang lah that he won't be reprising his role as Foggy, because that scene was chef kiss lah. So yes, most likely akan recast. But then kita komen pula pasal the one guy yang definitely tak nak recast, which is John Bertal's Punisher. So pasal kita tahu dia akan cerita pasal the story of Daredevil Born Again, aku duk fikir juga, where does the Punisher actually fit into this whole thing? Sebab aku rasa Punisher tak ada penglibatan dalam Born Again punya storyline. However, ini aku punya teori Brazil kan. Kalau kau baca komik dia, kau akan faham lah. Aku rasa Punisher akan gantikan watak Nuke. Dia akan play Nuke punya role in the story. That's my speculation, because you can totally see that working. So aku rasa John Bertal akan mainkan watak Nuke. And kenapa bagi aku this is interesting kalau betul dipilih jalan tu, sebab dalam Daredevil Netflix kita dah suka interaction between the Punisher dengan Daredevil. But remember, they were actually not opposed to each other tau. Sebab mereka nak target the same people, cuma method berlainan, so jadi konflik tau. Tapi kalau dalam Born Again ni, dia ganti watak Nuke dengan the Punisher, then kau akan tengok dia orang memang nak F up each other tau. So benda tu akan jadi way more interesting bagi aku daripada apa yang kita nampak dekat Daredevil Netflix lah, if done well, of course. So itulah bagi aku pendapat aku pasal these three guys tu lah. It's sayang, but they definitely watak tu akan recast, because no way watak tu tak wujud, or else macam mana aku nak cerita the story of Born Again ni
And finally, John betul, speculation aku akan, dia punya Punisher akan ganti watak Nuke in the story Born Again. So, walaupun sedih pelakon Foggy tu lain, but I'm still very excited and looking forward to this lah. Alright, seterusnya Duan, apa pendapat kau? 2 markah dah hilang bro. Karen Page hilang, Vanessa Fish pun hilang. Macam mana ni? Silakan. Aku macam cakap macam boleh cakap lah, sebab dalam mana-mana cerita superhero dia mesti ada watak yang menggerakkan, watak orang biasa yang superhero yang menggerakkan cerita tu. Macam Superman ada Lois Lane dengan siapa nama best pal dia tu? Siapa nama best pal Superman? Olsen. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen kan. So watak diorang tu orang biasa tak pernah ada superpower. Pernah lah kejap-kejap ada superpower, tapi diorang yang menggerakkan cerita tu sebab kena ada orang biasa. Sebab kau kena ada pelibatan orang yang biasa dekat sekeliling kau. Unless kalau kau X-Men lah, X-Men semua mutant kan. So benda tu memang dah termaktub dalam komik, memang kena ada 2 watak tu. So aku rasa memang betul dia akan recast lah. Which is benda ni bagus tau. Bila aku sedih jugalah bila tak 2 watak tu bagus sebenarnya pelakon tu. Tapi dia tak panggil, dia agak sedih lah. Tapi ada yang bagusnya adalah Disney dia willing to recast and pick siapa yang dia tak nak recast. Maknanya macam ambil jawatan kan. So dia ni bagus, so dia tak recast ni. Dia ambil macam Wilson Fix dia tak recast. Tapi si punya wife dia recast. Walaupun dia punya pelakon wife tu bagus, tapi aku rasa sebab dia punya walaupun diorang ni berlakon bagus watak dia tu, tapi aku rasa Disney dia fokus kepada watak-watak yang superhero lah orang kata, yang betul-betul core, yang watak utama untuk menggerakkan cerita ni yang dah establish. Tapi watak sampingan ni aku rasa dia memang di-recast. Which bagus lah, sebab apa? Ada potensi dia akan recast Iron Fist sekali. Iron Fist bagi aku memang kena recast. Watak Elektra memang kena recast juga. Cuma Jessica Jones dengan Lucas tu aku rasa Jessica Jones aku rasa okey, dia tak payah dia recast, dia dah buat okey. Tapi kalau dia nak recast tak boleh cakap apa lah kan. Lepas tu Lucas pun macam semua orang boleh buat. Jadi black guy boleh jadi Lucas sebenarnya. So memang tak ada masalah kalau nak recast kan. So jadinya yang penting 3 orang ni memang Daredevil, Punisher dengan Wilson Fix. So bila 3 orang ni dia tak recast, bagi aku dah jackpot lah. So yang lain tu recast semua pun tak apalah. Multiverse kan. Multiverse kau recast lah. So aku rasa tak ada masalah sebab macam boleh cakap memanglah Born Again kalau jalan cerita yang betul memang tak ada kena dengan Frank Miller. Tapi Frank Miller punya tulis tu kan kena dengan apa nama Punisher. Tapi Punisher ni dia banyak kali muncul dalam cerita Daredevil lah, tapi dia tak semestinya dia ikut jalan cerita tu bulat-bulat. Macam Marvel kan memang suka ambil title tu, lepas tu dia suka hati dia nak buat apa. Tak pernah ikut pun. Civil War pun macam tak ada campur lagi lah. Ragnarok pun dia semua benda. Civil War tapi tak ikut langsung komik, main suka hati dia je. Title Infinity War pun sama juga. So dia atas nama title je. Aku rasa dia macam dia ambil ni sikit, so dia campur-campur. Biasalah Marvel dah buat banyak kali kan. Cuba dia nak ambil title Born Again tu. Bagi aku kalau dia sengaja announce title tu, story arc tu, aku rasa dia nak naikkan harga market komik tu je. Saja nak bagi seronok market reseller komik industri. Betul je lah. Alright. So kalau aku tanya aku puas hati lah dengan Punisher punya ni. So sebab kita dah tengok dalam series Punisher dengan Daredevil memang dia chemistry memang TikTok lah. Apa nama gaduh gila-gila. So just bring it lah. Alright, so kita ada 4 komen menarik. Pertama daripada Rogon yang bertanya, dah start shooting ke? It should start sometime in March. Aku rasa hujung bulan March. Dia tak start shooting lagi di New York. But nantikanlah, kita ada Joker Foley Adieu tengah shooting, Penguin tengah shooting, and then soon kita akan ada Daredevil. Busy betul New York bulan ni. Betul lah.
adalah daripada Wan Faris yang bertanya, apakah pendapat panelis sekiranya Gabriel Luna return sebagai Ghost Rider Robbie Reyes? Panelis setuju tak? Aku tak setuju because Robbie Reyes is not my Ghost Rider. My Ghost Rider is the original one from the 80s. Johnny Blaze. Yes, Johnny Blaze. So aku nak Johnny Blaze kembali dulu. Robbie Reyes tu kau nak buat filem ketiga boleh lah, tapi kita start dengan Johnny Blaze. Come on guys, come on. So ni jadinya kau nak Nicolas Cage kembali lah. Dia perlukan Marvel lah, Nicolas Cage. DOG. Cage tak perlukan Marvel. Nicolas Cage tak perlukan Marvel. Dia cakap, I'm Nicolas Cage, I don't need Marvel. Tapi kau tolonglah. Tolonglah balik bang, tolonglah bang. Seterusnya, Danish Aiman bertanya, Punisher first appearance dalam komik Spider-Man kan? Yes, the Punisher made his first appearance in the Amazing Spider-Man number 129 daripada February 1974. Originally, the Punisher was depicted as an assassin and adversary of the superhero Spider-Man. So dia bermula sebagai anti-hero and then eventually dia menjadi hero. Untuk pengetahuan, dia punya facsimile punya reprint dah keluar tau. Aku dah beli. Aku dah beli 2 lah. Laju reprint facsimile. Itu pun aku rasa nanti akan naik sebab facsimile reprint Amazing Fantasy nombor 12 yang Spider-Man yang first appearance pun dah sekarang dah orang jual RM100. Dulu beli dalam 30 je. Facsimile itu reprint je tau. Reprint memang RM100. Sebab apa? Sebab kau takkan mampu beli yang original yang berjuta-juta punya harga. So yang reprint pun dia satu. So Punisher ni aku suspect dia akan naik harga juga. Even dia facsimile. Gila. Alright, seterusnya Paul Murugan bertanya, series Daredevil Reborn Again ni, Daredevil Born Again ni rated R ke PG-13? Okay, so as of December 2022, Charlie Cox dengan Vincent D'Onofrio ada menjawab yang ia mungkin bukan rated R. Dia jawab masa convention. Tapi kebelakangan ni, I think as of February 2023, Disney Plus sekarang ada mature adults only rating dekat dia punya platform. So there is a high chance that it could be mature adults only. So sama-sama kita nantikan. Kita tak tahu, shooting pun tak start lagi. So kita tak tahu it's going to be rated R ataupun is it going to be PG-13. So we hope for the best. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua, aku rasa ni segmen yang korang akan benci. Kau tengok muka dia pun muka Taika. Kan? So kita ada status update nanti je. Aku tak sure. Overlay ni dah keluar ke? Korang dah nampak overlay? Nampak sangat. Okay, aku tak nampak lagi muka Taika. So aku tak subscribe lagi for life. Alright, kita ada status update bagi beberapa projek filem Star Wars ya. Nombor 1, projek filem Star Wars oleh Kevin Feige dan juga filem Rogue Squadron oleh pengarah Patty Jenkins telah pun dibatalkan. Seterusnya, projek Star Wars oleh Taika Waititi masih aktif dan mungkin melibatkan lakonan oleh Taika sendiri. Seterusnya, projek pengarah Charmin Obaid Chinoy daripada Miss Marvel juga masih aktif dan projek Star Wars oleh penulis Damon Lindelof yang buat Watchmen hari itu pun masih aktif. Butiran lebih lanjut mungkin akan dibentangkan ketika Star Wars Celebration Europe 2023 di London, UK pada 7 hingga 9 April tahun ni ya. So kita ada komentar juga oleh Bob Iger tu. Dia cakap tentang bagaimana filem solo telah menyebabkan diorang macam tak nak produce banyak sangat filem Star Wars. So lepas solo punya kegagalan and then kau ada Rise of the Skywalker punya kegagalan, diorang dah hold back sikit. That's why dah berapa tahun dah kita tak dapat Star Wars film Kan dia cakap ni, Solo was a little disappointing to us. It gave us pause just to think maybe the cadence was a little too aggressive. Maksudnya dia tak patut keluar filem Star Wars setiap tahun atau setiap 2 tahun. So we decided to pull back a bit. We are still developing Star Wars films. We're going to make sure that when we make one, that it's the right one. And so we're being really careful there. So aku rasa ni macam Bob Iger nak cakap juga, Captain Kennedy, dah lah announce project, lepas tu kau cancel, lepas tu kau announce, lepas tu kau cancel, lepas tu kau announce, lepas tu kau cancel. So aku ada satu soalan je untuk semua panelis. Apakah pendapat anda tentang filem Star Wars oleh Kevin Feige dan pengarah Patty Jenkins dibatalkan?
Dan apakah harapan franchise filem Star Wars ni sekarang di tapak tangan pengarah Taika Waititi, Charmin Obaid Chinoy dan juga penulis Damon Lindelof? Adakah mereka bakal menghancurkan franchise yang dah 40 tahun ya? So, kita mulakan dengan Munif, silakan. Taika is the hope, bro. How is that, man? Taika is the hope. It goes counter to what Iger is actually saying. Dia kata from here on, semua movies yang kita akan buat is the right one, and yet the surviving one is the person behind Miss Marvel and the God of Clowns, Taika. So you put your money where your mouth is. Kau cakap lain, tapi the actions that are happening reflects benda lain. Now here's the thing. Commenting about the two projects yang definitely dah kena cancel, yang Feige ni bagi ko is interesting because of his experience in dealing with the multiverse and the interconnected story of the MCU kan. So aku rasa whatever Feige pitch mesti sesuatu yang sangat ambitious. So aku tak tahulah pasal cost ke, pasal diorang risau sebab terlalu ambitious ke apa ke. Then maybe that's why Feige dapat the X. For Pat Jenkins, I'm not that surprised pasal maybe diorang pun after tengok Wonder Woman 2, dia macam whoops. Macam bahaya je. So because Wonder Woman 2 was a catastrophic disaster lah. So I'm not surprised sangat pasal Pat Jenkins sih. But yang sayang pasal this Pat Jenkins punya movie ni, sebab kita tahu dia nak direct Rogue Squadron kan, should be. I hope the movie tak cancel lah, tapi the penglibatan Pat Jenkins tu yang kena cancel. Pasal kalau kau tengok, I think dia kena adapt this from the game lah. Sebab dia ada 2 game lah yang possibly dia can adapt untuk Rogue Squadron ni. Sebab dulu there was a video game called Rogue Squadron. Dia macam arcade punya scroller jet shooter macam tu. So dia actually chronicle the piloting adventures of Luke Skywalker, and Lucas pun dah kata benda ni canon tau. So dia explore lagi detail penglibatan Luke with the Rogue Squadron lah, apart from being a Jedi kan. So that's actually very interesting, a side of Luke yang kita tak selalu tengok sangat, which is as a pilot tau. The other game yang maybe dia boleh update ke is daripada the game Squadron, which is game baru, tak ada baru atau lepas untuk PS4 kan. So Squadron ni pun interesting juga pasal dia cakap pasal bila Alderaan tu musnah, tiba-tiba macam Vader hantar a hit squad untuk bunuh semua refugees nak lari dari Alderaan. Dia ada one of the hit squad tu insaf lah tu, join the rebel lah tu macam ada drama lah, dia punya apprentice dendam dengan dia sebab defect from the Empire ni. So there's actually a potential for cinematic goals itu tau. So aku harap yang kena cancel is Pat Jenkins, but not the project tau. Pasal apa? Movie pasal jet ni, I would really like to see someone like Joseph Kosinski helmet tau, which is the director of Maverick tau. Kan? Top Gun Maverick in space. Macam tu abang nak. Dia macam it feels like a no-brainer tau. Dah lah baru tadi dia tercalon macam-macam untuk Oscars kan. So kau bayangkan movie pasal macam space dogfight kan, tapi macam Top Gun Maverick punya director yang handle. So aku harap sangat-sangat this is bukan project kena cancel, but Pat Jenkins yang kena cancel, and hopefully they be smart about it and ganti dengan Joseph Kosinski ni. That would be insane. Aku rasa tu mesti best. Okay. So tu pasal the two cancelled movies lah. So going to the movie, to the projects yang still on the table So harapan kau terletak kan, the savior terletak pada this Kiwi clown, and also the director behind Miss Marvel lah, which is very very depressing to hear tau. Yang Miss Marvel tu aku tak tahulah director nak buat cerita apa.
Tapi aku harap whatever they do, remember what Star Wars is about. And janganlah banyak sangat benda-benda yang macam keluarga-keluarga lah, bosan-bosan lah tu, some made up bullshit lah apa semua. Just respect the law, respect the vibes of the show, and we're gonna have no problems lah. So untuk yang Miss Marvel yang director ni, aku still boleh cakap lagi sebab the series Miss Marvel tu, some parts were really really good. Cuma bila part yang macam fights tu and maybe the Shamin Obaid Chinoy was the Pakistan part of Miss Marvel. The moment dia pergi Pakistan, all those episodes was by Shamin Obaid Chinoy. So yang dia lawan Red Dagger dekat kereta api tu, Shamin Obaid Chinoy. Yang dia lawan ramai-ramai kan, yang ramai-ramai tu datang bunuh Red Dagger yang tua tu, that was Shamin Obaid Chinoy. So she does action lah. Okay. So ada lah. There's something there lah. So satu untuk for ni punya part, aku rasa macam under proper guidance and respect to the IP which is Star Wars. So maybe boleh lah nak buat something. On the other hand, Taika ni will be the death of the franchise tau. Sebab si badut ni tak dapat di-contain tau. Si badut ni aku tak tahulah, dia maybe ada gambar-gambar bogel semua orang yang powerful dalam Disney ni ke apa benda kan. Sampai macam dia asyik dapat je job. Dia sampai Feige pun dah kena campak projek ke. Tapi badut ni still ada lagi. And dia punya movie yang yalah dia punya Love and Thunder tu memang kena hentam teruk. So still dapat job, still kekal, still dia pun nak ambil dia ni. So aku tak faham tau. Sebab the only logical reason aku nampak nak kekalkan badut ni dalam Star Wars is kalau kau bayangkan dia tengah sebuah movie tau. Kalau dia direct selain Ewok sebuah movie, aku memang tak faham apa benda korang buat ni. Sebab kalau kau bagi badut ni sentuh pasal Jedi dengan Sith, memang badut lah. The new generations, kita yang tua-tua ni still pegang pada nostalgia. Okay, kita yang tua-tua ni still pegang pada nostalgia. But the new generation, bayangkan dia ni first exposure to Star Wars is gonna be di bawah Taika ni, lightsaber bentuk dildo lah, apalah, lauk bodoh lah apa semua. Mati Star Wars, setakat tu akan terkubur tau. Kalau dia orang benarkan dia handle a very serious punya part of the lore atau characters tau. So macam bayangkan lah MCU dia pegang Thor. Itu macam Marvel punya founding Avengers bagi ke badut tau. So aku harap Star Wars universe they do not do the same thing. Bagilah watak C-listers ke kalau habis nak buat pun projek Star Wars jangan ada Sith, jangan ada Jedi. Paling sesuai pun bagi dia direct movie yang pasal Ewok ke. So pasal Ewok so dia buat badut lah, sebadut-badutnya dan sepuas hati, jangan kacau orang. But having said that, aku harap by some miracle eventually kita akan dapat berita yang movie si badut ni pun dah kena cancel, and aku dah tak payah tengok dah muka badut ni. Apa pendapat kau tentang Damon Lindelof that did the Watchmen series on HBO, pretty good. Mungkin sebagai savior Star Wars. Lindelof, silakan. I mean kalau terpalit dengan Lost dia terpalit dengan Lost silakan. I know that here's the thing pasal yang the thing about Lindelof pasal kita tahu Lost is a original punya creation lah, and obviously he fucked it up pasal there was never any plan, there was never an ending. It's just 6 seasons of clickbait sebenarnya untuk tarik penonton and just to reward with a big piece of shit. But on the other hand, Lindelof aku tengok kalau dia ada an established IP untuk dia adapt macam Watchmen tu, dia actually boleh buat something yang critically acclaimed. Sebab this guy is a creative. I'll give him that, walaupun aku benci Lost tau. Dia memang kreatif, tetapi he lacks the macam mana? He lacks something untuk bagi dia wrap up nicely and original punya creation tau. So dia akan resort to shock factor and clickbait and fuck off pasal dia punya ending. So hopefully whatever project yang dia duk buat, because Star Wars dah ada dia punya IP, dah ada dia punya lore, so benda tu boleh jadi macam dia punya rukun lah untuk produce something yang best kot. So at the end of the day,
out of the three musketeers ni, yang Lindelof lah yang paling ada pedigree, and to certain extent yang paling reliable lah masih, sebab dia ada juga buat benda yang critically acclaimed kan. So to me, Lindelof lah yang sekarang ni tengah pegang harapan Star Wars moving forward. Miss Marvel ni might surprise us, might not. Zero expectations for that guy. But Taika, I fully expect to be the death of Star Wars. So, atas batu nisan Star Wars tu boleh tulis nama dia. If they don't cancel this movie before it's too late lah. Okay. Benci betul abang kita dengan Taika. Duan, apa pendapat kau? Taika, adakah dia Ragnarok bagi Star Wars? Silakan. Ragnarok. Dia memang bagi kiamat semua franchise. Taika ni memang, itulah masa dia buat Ragnarok pun aku dah tak suka kan. Tapi ramai juga orang suka. Tapi sebenarnya kan, seterus-terus Taika dia pun sebenarnya dia ada siri dia yang berjaya tau dekat New Zealand. Yang tu apa, What Happened in the Dark sampai tu lah kan. What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows. Vampire. What We Do in the Shadows is fucking good. Tu best tau, tapi itulah maybe sebab dia buat tu dekat dia punya hometown dekat New Zealand. Tu dia memang tu dia buat lawak tapi yang jenis dia punya style lah. Tapi jadi aku dah tengok few series yang masa tu ada dia buat meeting ramai vampire. Blade pun ada tau. So macam tu aku macam mind blow, meta gila lah. So sebenarnya Taika ni sebenarnya dia bijak juga, dia pandai juga. Cuma itulah dia full of himself lah. Dia bila dia ingat dia ni dia dah bagus kat New Zealand, dia kat luar orang kena tahu aku bagus kan. Tapi sebenarnya dia tak faham dia tak faham task yang dia kena buat tu sebenarnya. Sebab dia tak study, betul-betul dia tak study pasal Thor punya law apa semua. So dia buat ikut kepala dia apa yang dia tahu tu. Kulis tu sakit hati. Kulis lah. Tapi yang aku respect dia satu je dalam Love and Thunder, dia casting Gore tu memang perfect. Tu je. Lain semua memang sampah. Gore je dia casting yang perfect. So sebenarnya Taika ni dia ada potential, tapi dia kena bagus juga Love and Thunder ni. Dia buat dia jadi humble lah. Biar dia sedar diri, muhasabah diri. So dia perbaiki diri dia. Kalau ni second chance je, dia dah tahu mana salah dia kena buat dengan betul-betul lah. Tapi kalau dia tak ambil pengajaran daripada Love and Thunder, so nanti tu saya memang jadi badut sarkis lah. So aku pun sebenarnya tak tahu nak cakap apa, cuma satu lagi tak salah sebenarnya. Macam siapa tu dia kata Star Wars ni salah, silap diorang sebab diorang buat tiap-tiap tahun. Sebenarnya tak salah. Kau nak buat Star Wars tiap tahun pun tak salah. Bagi kata sebenarnya yang silap dan kau tak buat betul-betul. Kau macam miss and hit. Kita buat je. Nasihat tengok sama mana kena mana tak kena. So kau tak buat benda dengan serius, kau tak buat. Okay, kau kau satu ni tapi buat betul-betul. Kau macam fokus yang ni tak payah. So ada yang kena, yang tak kena. Yang kena Rock One, yang tak kena Solo. So yang tak kena banyak pula tak kena kan dah. Yang kena satu je. So kalau dia take it seriously, even aku puas satu tahun satu film Star Wars pun tak ada masalah. Sebab dia punya law besar, fan ramai. Tapi bila kau buat banyak sangat eksperimen main-main, jadi macam tu lah. So kau kena buat benda ni dengan betul. Kau tengok macam Mandalorian. Mando jadi sebab tu kau buat Boba Fett tadi. Tapi kau ada penyelamat, Mando yang penyelamat. So dia kena buat dengan betul-betul lah lepas ni. Tak kisah siapa yang lepas ni handle kan. Cuma kalau dia tak ambil tiba, memang bye-bye lah Star Wars. Alright. So kita ada 4 komen menarik. Pertama adalah daripada Wan Faris yang bertanya, Rebel Moon Zack Snyder tu pun asalnya Snyder nak buat for origin story pasal Star Wars kan? Jawapannya tidak. Rebel Moon diinspirasikan oleh Star Wars. So Zack Snyder macam nak buat filem homage kepada Star Wars 1977 yang dia tengok dulu masa dia budak. So this is his version and dia akan buat dekat Netflix. It's coming out this year dan sama-sama kita nantikan Rebel Moon oleh Zack Snyder. Seterusnya Bang Murugan bertanya,
Taika ada buat movies yang best ke? Actually, masa Taika mula-mula muncul, he had some very great movies ya. What We Do in the Shadows ialah satu dokumentari fake tentang 3 vampire roommates yang hidup di New Zealand. Definitely you should watch it. What We Do in the Shadows dah berjaya sangat sampai dia menjadi TV series dekat Hulu, dah 5 season. Also great. Seterusnya kau patut tengok Jojo Rabbit, one of his film yang banyak dapat Oscar hype. And then Hunt for the Wilder People. So when left to his own devices and tak kacau IP atau franchise orang, Taika Waititi can do some creative, funny comedy. Tapi bila dia pasal apa? Yang mana satu? Tak. Dia, aku just nak cakap lah, the thing about Taika ni is that bukanlah kita hits her macam talentless hick lah. To a certain extent dia ada nama, dia ada that reputation, ada juga sebab But the problem with this guy is that he has no respect for context. So, tu problem. Dia punya original punya creation, kau badutkan lah, buatlah suka hati kau nak buat macam mana. But the problem is that when you're dealing with an adaptation of an existing IP, dia kena be approached with a little bit of fucking respect. Dia very disrespectful towards existing IPs. Tu problem dia. Dia langsung tak buat research. I can tell you that for sure tau. Sebab banyak benda yang kita complain pasal tu, dia bukan pasal, dia lain kalau orang tu I tried my best but I'm fucking incompetent. It's okay tau. It's not lah okay, but there's no malice intended lah. Tapi kalau kau dalam cinematic universe, previous movies dah establish Thanos bunuh separuh pada Asgardians. Di New Asgard ada kedai ice cream Infinity Gauntlet. Kau pakailah kepala otak kau sikit. You are the guy yang buat cerita Jojo Rabbit pasal Nazi punya, kan, the atrocities of the Nazis lah, apa benda lah apa semua. Kau tahu pasal macam mana victims, you making a story about victims to a German Nazi punya occupation and atrocities kan. Tapi macam, why is that not there dalam when you are handling Thor tau? Dia pun kena genocide. So macam tiba-tiba dia buat kedai ice cream tu. Macam nanti dalam Jojo Rabbit tu, yang mangsa-mangsa ni buat kedai ice cream ada swastika. Macam tu. So it's bukan pasal incompetence, because he does produce good work kalau kena dalam konteks that he is comfortable with. Tapi bila dia kena adapt, dia kena research, dia kena ada some care untuk dealing with a konteks yang bukan datang dari dia jadi completely tak peduli and disrespectful. So that's his problem. Bukan pasal ability sangat, dia pasal attitude. So I am so done with this clown. Aku tak nak tengok satu benda dari dia. Fed up betul. Alright. Seterusnya kita ada soalan menyimpang ya. Apakah pendapat panelis tentang movie The Little Mermaid yang akan datang? Trailer baru keluar masuk Oscars tadi. Pada aku, this is the most woke Disney has ever been. Aku tak minta pun Black Mermaid. Aku tak pergi ikut, tapi aku akan cuba review dan bagi thumbs down sebanyak thumbs yang aku ada. Maybe aku akan letak 8 thumbs down ke apa. So, I do not look forward to this film. Pendapat panelis silakan. The Little Black Mermaid silakan. Aku tak tahulah di sini. Bila kita kata woke apa semua blackwash, lepas tu nanti geng-geng tu akan kata kenapa kau nak whining pasal fictional character kan ni? Kau dah besar, dah tua, sibuk pasal apa Little Mermaid ni patut grow up. Patut kau tu yang grow up, yang kau sibuk kenapa? Bukan masalah kita tak boleh tengok fictional character ni kau nak woke kan apa semua, tapi macam benda ni sebenarnya memang tak perlu pun kan. Kau memang sengaja buat sebab atas dasar agenda. Sebab tu rekod yang kau buat benda-benda semua kebanyakan semua tak berjaya. Tak ada satu pun aku rasa yang berjaya kalau kau buat agenda ni. Tapi kau insist juga nak buat juga. Tak ada sebab, tak ada apa, macam aku tak tahulah. Sebab yang kelakar apa bapak dia putih tau, anak dia hitam. Maknanya dia ikut mak dia ada mak dia hitam kot ke mak dia apa nama ikan paus hitam ke apa, yang hitam pun betul dia dapat hitam kat campur kiloway lo bodoh. Lepas tu yang Ursula tu pula
Usulan kan kat dalam animation kan dia macam, dia sebenarnya kalau kau tengok dia punya lukisan tu dia macam black woman tau, sebab dia macam satu bibir besar. Ya. Kan kau tengok lukisan pun kau dah tahu kan, waktu kulit dia purple kan, kalau dia tak hitam dia purple. Tapi ni kau tukar jadi Mac ni pula, apa nama yang putih, pelawak putih tu kan, itu kau tukar pula. Kenapa kau tak hitam, tak kekalkan hitam? Ada karakter original hitam, kau tak nak kekalkan. Yang putih-putih kau nak tukar. Kat situ pun dah nampak kebodohan work ni. Lepas tu yang paling best ni, tadi aku borak dalam group kan, kau keluarkan trailer time Oscar tengah panas kau tu, dah nak ujung-ujung kan ni, nak tengok siapa menang siapa menang. Kau keluarkan trailer, lepas tu view tak ramai, padan muka, cakap padan muka bodoh. Dan time orang tengah tengok Oscar, kau sibuk nak corner ni, nak test power, aku boleh power ke Oscar power lagi, aku tak tahulah kan. Ataupun dia nak jadi penunggang Oscar ke, aku tak tahulah. Tapi pada muka tak ada view, tak banyak. Yang mampus lah. Kau tahu semua fairy semua dah jadi bangsa hitam. Pinocchio punya fairy hitam, Peter Pan pun hitam. Ni sebab apa dia main dekat fictional character. Nanti senang lah geng-geng ni nak jawab. Fictional character pun kau nak ni, nak siapa, nak koyak. Kau yang koyak bodoh. Macam tu lah kan. Alright, so kita ada one last one menyimpang. Yang ni aku rasa specialty Abang Dino kita. Off topic, boleh tak panelis bagi review ringkas untuk filem 65? Aku bagi 2 thumbs down untuk Adam Driver 65. Filem paling boring aku pernah tonton tahun ni. Walaupun baru 3 bulan ya. Tapi filem paling serius ni? Aduh, rugi aku tak join tadi. Gila. So sekarang kita tanya kaki dinosaur kita. Silakan Abang Munif yang suka dinosaur sejak kecil lagi. Apa pendapat anda tentang Adam Driver 65? Dia dibelanja oleh wife dia. Wife dia belanja, abang suka dinosaur kan? Jom kita tengok 65. Apa pendapat kau? Before that, tapi dia punya trailer sangat convincing tau. Trailer dia sangat promising, macam best gila tu. Aku tak sangka ni second time aku kena tipuan trailer dengan macam Suicide Squad. Tak sangka lah. Kan? Okay, the trailer 65 ni is one of those orang kata age-old lessons, which is it's just barely 5 minutes from a 2-hour movie, you know. So, kan. Okay, the thing about 65 ni, aku cakap ni daripada perspektif aku lah. Bila aku tengok trailer tu, of course dua benda sangat intriguing pada aku lah. Number one is the dinosaurs. Dinosaur and creature fan dalam diri aku ni memang melompat dah. Wow, an alternative to Jurassic World kan. Itu satu. The second thing is that premise je. Kau fikir, wow, dia ni Adam Driver pakai senapang, nampak macam futuristic, tapi dia macam kat hutan ni lawan dinosaur. So, apa yang tengah berlaku ni? Time travel ke? Alien ke? Planet alien yang kebetulan ada alien yang nampak macam dinosaur ke wormhole ke parallel universe ke? So misteri tu sangat intriguing. So that sci-fi mystery dengan dinosaurs so kau ingat ni memang winning combo lah, the mashing of these two genres kan. Tapi malang dalam tempoh 1 minit aku start tengok movie tu, dia dengan tulisan dengan teks dia explain, ini macam ni sebenarnya, no, so inilah yang tengah berlaku. So misteri dia terus gone. Kau tengok opening credits dia dah bagi tahu. Kau ingat kan, you know, this is the thing kita belum buat movie, show, don't tell. I was expecting to be shown dia punya revelation tu. Tapi masa opening credits, tulis habis. So misteri tu dah gone, bye-bye. So aku situ aku dah tersentak. Macam, it's okay. Kita datang for the dinosaurs, so it's fine. Dia punya dinosaurs pula. Sepanjang movie tu, aku kira ada lebih kurang 7 dinosaur punya set piece lah semua sekali. 7 ke 6 macam tu lah. Scenes yang ada dinosaur punya konflik. So out of 7 tu, dia ada beberapa species dinosaur lah. Malangnya daripada 6-7 punya scenes tu, dinosaur yang besar, yang kau tengok dinosaur nak tengok benda yang besar, rumah datang serang ke apa semua kan. Aku rasa daripada 7,
6 ke 5 dinosaur tu semua besar anjing yang attack kau. Oh, besar tinggi orang. Dia ambil segala theropod dengan ornithischian punya spesies yang kecil-kecil, yang human size and dog size. So bila aku tengok, kadang-kadang dan Jurassic Park pun dia ada kompi kan, Compsognathus, so yang kecil-kecil kan. So macam okey lah, ada yang kecil, ada yang besar. 80% semua kena serang dengan dinosaur kecil. Satu. Lepas tu bila ada dia punya big dinos pula, ada 2 je spesies. So spoiler lah, aku tak nak cerita pasal yang the other species tu. Tapi aku boleh bagi tahu korang, walaupun korang creature feature fan or minat dinosaur, the main antagonist and aku boleh cakap dengan yakin, is bukan dinosaur betul. Korang bayangkan kau buat movie pasal dinosaur, tapi kau cipta makhluk kau sendiri. So yang yang tak pernah wujud 65 juta tahun dahulu. Sebab trust me, ni bukan dinosaur yang aku tak kenal ke apa ke, percayalah boleh cakap. This is not any dinosaur fossil yang pernah jumpa. Dia just reka something, nampak macam biawak, bagi besar sikit. So orang yang tak tahu apa pasal dinosaur, maybe macam takkan tanya benda tu dinosaur ke tak. Dia main antagonist bukan dinosaur. And aku tak faham tau. Ibarat kau buat cerita Jurassic Park, tiba-tiba dalam tu ada xenomorph tau. Tapi not only dalam Jurassic Park tu ada xenomorph, dalam movie tu macam cuba nak kata itu dinosaur. Macam kau ni bodoh. So aku tak faham. So walaupun kau suka creature feature, walaupun kau just nak tengok action, kau tetap takkan puas. Sebab dia memang bosan, dinosaur dia lawan kecil-kecil, and the big one tu tak, macam dia mereka tak wujud pun. Aku tak faham. And dia punya misteri pasal premis dia, masa opening credit dia jelaskan, dia bagi karangan kat kau, dia jelaskan ni sebenarnya semua ni pasal apa. So aku tak nampak ada reason langsung untuk tengok cerita ni. And here's the killer part. Yang ni bukan spoiler, sebab kau tengok dari trailer pun kau dah nampak. Dia ada 2 je main character kan. So the thing about main character is kau ada plot armor kan. So 2 main character ada plot armor. There are no other canon fodder characters yang untuk tunjuk dinosaur makan ke apa semua. So basically zero stakes. Dia cerita dia macam basically zero. So dia zero stakes. Dia punya plot dia dah reveal masa opening credit. Dinosaur semuanya kecil, and the only big dinosaur tu tak wujud pun, dia mereka. So don't watch this. Tapi aku nak tanya satu benda. Yang dinosaur yang kau kata macam biawak tu, adakah kemungkinan dia sejenis mythical ke urban legend punya binatang yang orang kata macam Komodo dragon, tapi dia macam moyang Komodo dragon yang besar. Kan dulu dia betul. Dia memang ada an ancestor of the Komodo dragon. Memang ada besar. Dia macam, kalau Komodo dragon sekarang size dia, span dia boleh pergi sampai 2 meters, 1.8 meters itu. Yang dulu easily lagi besar daripada 3 meters, even 4 meter pushing pun ada tau. Tapi benda ni lagi besar pada T-Rex, and dia tak wujud. Lagi besar dari T-Rex. Dia memang dia just macam mana kita nak, sebab movie lain dah ada banyak T-Rex ni. Macam mana kita nak one up itu buatlah binatang yang kita ambil dia buntut. Ni macam dinosaur kan. So just don't watch this movie. Tunggulah dah keluar streaming ke, keluar kat Netflix ke, baru kau tengok. Percayalah, tak berbaloi. Kalau kau lagi fanatik pasal dinosaur and creature, kau akan lagi sakit hati. Kalau kau minat sci-fi pun, awal-awal dia dah reveal semua, kau akan lagi sakit hati. Betul. In fact, sebab spoiler saja ada banyak lagi benda aku tak cakap yang teruk pasal movie ni. Sebab dia akan masuk spoiler punya realm tau. So, kau faham lah betapa teruk movie ni. Aku creature feature fan tau. Aku selalu sangat lenient pasal this kind of movies tau. But not this one. Yes, unfortunately. Tolonglah jangan rugi duit anda tonton ni di bawah gam ya. Tolong. Alright guys. So aku harap terjawab persoalan Danish Aiman. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright. So berita menarik kita yang ketiga adalah tentang MCU Films
CEO Disney Bob Iger menjanjikan lebih banyak watak baru dan kurang sequel di MCU Phase 5 dan 6 ketika diwawancara di Morgan Stanley's 2023 Technology, Media and Telecom Conference. Dia mengatakan what we have to look at Marvel is not necessarily the volume of Marvel storytelling, but how many times we go back to the well on certain characters. Do you need a third or fourth sequel, or is it time to turn to other characters? You're going to see a lot of newness. We're going to turn back to the Avengers franchise, but with a whole set of different Avengers. Jadi aku ada satu soalan je kepada para panelis. Apakah pendapat anda tentang janji Bob Iger bahawa MCU Phase 5 and 6 akan kurang sequels, iaitu filem ketiga dan keempat macam Quantumania dan Thor Love and Thunder, tapi diorang instead akan fokus kepada more series and films featuring new characters seperti Eternals, Shang-Chi, Miss Marvel dan She-Hulk, dan juga the promise of new Avengers, just like the comic series New Avengers. So silakan. While aku faham lah, nampak the wisdom of this strategy moving forward ni, and sebab I guess in a way mereka pun nak tackle the dreaded orang kata superhero fatigue kan, takut orang macam dah bosan kan cerita superhero apa semua. Itulah, walaupun aku nampak the merits of this strategy, tapi aku just takut dia pun tak nampak the true big picture tau, in a way. Sebab kalau kau tengok to the general consensus, the general comment daripada marhain lah, daripada fans so to speak, comic fans and even casual fans kan, orang duk cakap pasal we miss the good old days, and orang duk hentam kata produk baru ni tak best. So what you are suggesting, which is fuck off the old and all out with the new, is actually counterintuitive to what the voices of dissent is saying. Orang duk kritik pasal kan, dia macam memang the popular punya complaints semua the heroes that we know and love dah kena dah kena gender ban lah benda semua kan. So yang hero baru macam dia ni nak ganti Captain America, dia ni nak ganti Iron Man, dia ni nak ni. So macam no way, don't see it happening kan. So this sebenarnya bukan the issue of the older characters tu ada berapa banyak sequel ke tak. And in a way dia pun bukan an issue of orang tak suka new characters tak? Sebab as you can see, Moon Knight is very popular kan, sangat disukai apa semua. The issue here is that you keep letting the fans down lately. Phase 4 lah especially, dengan comic adaptation now. So that is actually the problem. So kalau aku nak, if I may, aku ni nobody lah, kalau nak mencadangkan kepada dia orang ni, is that don't worry about terlalu banyak sequel untuk original characters, and don't worry about terlalu nak perbanyakkan lagi new characters apa, but worry about telling a coherent and good story. Kalau that good narration, kalau good story itu memerlukan I don't know, sampai Ant-Man 5 ke, then you go ahead. Kalau good story itu tidak memerlukan Wonder Man standalone film ke, then you go ahead. So it's dangerous untuk cakap macam di sweeping yang strategi, mati tak mati, no more sequels for the old, mati tak mati, just banyakkan lagi macam new superheroes. No, you should be focusing on the creativity, focusing on the narrative and not focusing on the numbers because it's not about the numbers. Because saya orang dah tak larat dengan yang dulu ni banyak movie, tapi macam movie tu tak best lah. Like imagine if Thor Love and Thunder was not only a serious take, lah tu ada lagi banyak gore punya scenes. Lepas tu dia follow up pula, tunjuk senjata gore tu sebenarnya datang daripada Null, God of Symbiotes. And sebenarnya yang dia orang duk lawan in the movie selama ni is benda ni lah yang akan jadi Venom punya adik-beradik kan. And then the fights are epic tu, nampak Thor tag team dengan Guardians of the Galaxy untuk tumbangkan gore apa semua. Imagine if that was the movie we got.
then you won't be talking about, oh, maybe Thor dah terlalu banyak movie. No. Because the movie was shit. Bukan pasal there were 4 movies. But the latest movie was shit. That's the issue. So even macam kau cakap saya, yalah pasal Doctor Strange pun kan. Orang tengok, second movie Doctor Strange. But it's okay orang tengok dia in the multiverse of madness kan. And then kau purposely let people down dengan orang yang kau duk promote semua jadi canon fodder. Why? Untuk set up Wanda as the big bad villain untuk kali yang ketiga empat. So dia bukan pasal orang tak nak tengok movie Doctor Strange, tapi dia say what are you doing with the movie? And tu lah, tak tahulah, kadang-kadang kau nak fikir nak subvert sangat expectations fans. But it's ironic because what the fans are asking for is what they want to spend money on. So jangan rigid sangat bagi aku. Jangan fikir yang definitely no more sequels and definitely new. No. Kau kena tengok from a creative standpoint. Kau kena tengok from a narrative punya standpoint. Sebab dia in a way, dia kau tak boleh lamsam benda ni. So IP kau banyak, story tu interconnected apa semua. Bila kau approach with such a lamsam punya viewpoint ni, itu yang jadi banyak cerita kau jadi formulaic tau. So kalau kau rasa formulaic sebab dia buat sequel tu semua je sama, orang nak kritik formulaic, then kalau kau definitely no more sequels, just new, dia kan jadi formulaic in that way pula. So you need to view every individual movie independently and then interconnectedly, but on both fronts, the narrative is at the forefront. This is the one thing aku nampak dah agak hilang di MCU sekarang. So you worry about by the numbers lah. Nak introduce karakter ni, karakter tu, sequel ni, sequel tu. At the end of the day, that 2 hours yang kita tengok tu should be a fucking good movie. That's what it's all about. That's why we cared lepas tu bila ni this 2 hours yang awesome ni connect dengan that 2 hours yang awesome, connect dengan that 2 hours yang awesome. So it only works because individually the movies were awesome. So you need to focus back on qualities, not quotas. So tu aku punya personal opinion on this statement lah. Setuju. It's all about quality storytelling all over again. Seterusnya, Duan, apakah pendapat kau tentang mandat daripada Bob Iger ni? Dia tak nak dah sequel ketiga, sequel keempat. Dia nak new films je. Dia nak lagi banyak Miss Marvel, lagi banyak She-Hulk, lagi banyak Eternals. Sedangkan semua tu hamba. Silakan. Nampaknya Abang Duan kita ni tengah belaga. Betul lah. Silakan Duan. Silakan dia. Dia sebab itulah Marvel pun dah macam mana yang sorry. Macam mana yang Star Wars tu dia tak nak buat, dia kata sebab dia tak nak pelambakan movie Star Wars nanti orang dah boring kan, sebab itulah kita tak jadi. Benda yang sama lah, tapi beza Marvel dah buat pelambakan Marvel daripada 1 tahun 3 filem ataupun 2 filem tu jadi setahun tu banyak filem dan banyak series. So macam bila kau selalu tengok ada hit and miss jugalah. Mostly series Marvel kebanyakan ada orang tak suka. Tapi aku macam semua series dia yang first year tu kan, bagi aku semua okey je, tak ada yang tak ada yang campur yang paling teruk, tak ada lah. Hanya movie je lah, Thor Love and Thunder. So movie dia pun aku rasa aku orang tak suka Eternal pun aku okey je, tak suka ni pun aku okey je, macam orang tak suka She-Hulk pun aku okey je. Cuma itulah sebab bila kau dah pelambakan tu jadi masalah. Sebab bila jadi pelambakan tu orang jadi macam spiro fatigue lah, macam orang dah boring tau. Orang nak tengok benda lain, something new. Lepas tu satu lagi aku rasa maybe sebab dia terlampau interconnected sangat lah, dan semua benda nak bank dengan semua benda. So kau tak ada satu masterpiece. Sebab apa? Kau nak buat satu series of film tu hanya sebagai setup for what next one and what's next.
kau sibuk fikirkan setup untuk next film yang belum tentu tak ada skrip, tak ada apa lagi. Sampai kau lupa nak masterpiece kan movie yang kau tengah buat ni. Kat situ lah silap Marvel yang kau nampak. Kalau kau fokuskan satu movie ni, bukan jadikan sebagai setup untuk what's next, kau fokuskan buat betul-betul. So aku rasa benda tu boleh jadi macam lagi best. Banyak benda boleh jadi best. Nak kata tak ada tak ada filem yang bukan sequel, nak kata filem sequel ni tak bagus. Ada je filem sequel ataupun trilogi ke apa, memang cerita tu masterpiece. Contoh kalau tengok Empire Strikes Back, dia sequel, lepas tu dia set up untuk itu je dah, tapi dia masterpiece. Lepas tu kau tengok macam Lord of the Ring, tiga-tiga tu memang masterpiece. Tu semua lagi interconnected sequel, tapi dia masterpiece. Sebab kau fokus So, dekat No Way satu Home. filem tu betul-betul. Yes, No Way Home. Aku suka No Way Home. Yang nombor 2 kurang sikit, nombor 1 best. Satu Homecoming okey juga. Baiklah yang nombor 2 tu memang betul set up. Memang bagi aku macam tak ada point langsung dia nak buat tu, memang betul set up. Nombor 3 memang dia punya outcome. So ada je cerita sequel ataupun set up yang masterpiece. Tapi Marvel dia buang key elemen yang patut ada dekat satu benda filem atau siri untuk jadikan masterpiece. Sebab kau tanpa sibuk fokus dekat setup untuk what's next, itu connected, what's next itu connected. Tu silap dia. Kau kena ambil fokus betul-betul. So macam dia label dekat Netflix lah kan, best. Tapi bila kau tengok Iron Fist dengan Luke Cage, Iron Fist dah boleh teruk. Dia sangat draggy tau. Sebab dia nak cukupkan juga berapa episod, 10 aku. So dia masukkan benda-benda mengarut apa semua yang tak ada kena-mengena. Itulah jadinya. So kau kena, Marvel dah kena mula fokus. Kau bila buat satu filem tu, tak kisahlah dia set up ke, dia memang interconnected dengan next movie ke, buat betul-betul. Bagi aku Ant-Man nombor 3 tu pun yang ramai orang tak suka pun, aku rasa sebab dia tak ada stake. Dia tak ada stake, semua orang pun tak mati, semua orang pun selamat, tak ada benda yang menggerakkan. Kalau dia bunuh satu watak, lepas tu bagi motivation untuk Ant-Man, kan sama macam perang ni, bos seronok sikit kau tengok kan. Itulah beza dia. Lepas tu bila kalau tak ada stake, maknanya Kang Conqueror ni dia macam dia gila. Kau tak boleh reason dengan dia. Dia membunuh, dia macam Green Goblin lah. Kau tengok dia memang goyang lah. Tapi ni Kang Conqueror kita macam lah, tak kuat pun, macam lemah, macam tak boleh bunuh orang apa semua kan. Kau tak take it seriously lah. Ini sebab tu lah Ant-Man tu ada kritik yang tak suka kan. Dia just another setup for the next movie, for the next phase lah. So sayang sebab Ant-Man nombor 3 tu boleh pergi jauh lagi lah bagi aku lah. Tapi itulah sayang. Tapi dia tak ada seterus lah, bertanda lah, dia paling teruk sekali lah. Setakat ni sekarang ni tu king of flop of Marvel. So Marvel kena migrate dia punya game lah. Betul. Aku rasa DC akan up to the game. Sebab apa? Orang semua rasa The Flash tu macam problematic, cerita yang bermasalah, jadi betul jadi best. Tu memang cerita setup tau. Nak reboot balik semua entire universe. Tapi aku tak tahulah, aku secara mesti macam mengatakan kemungkinan tu cerita yang best. Dia tak tahu kau kena tipu buat kali 3 dia tengok trailer best. Tak tahulah kan. Dah tengok Suicide Squad kena tipu, tengok 65 kena tipu. Aku tengok The Flash trailer meyakinkan, kau mesti hopefully best jugalah, bukan kena tipu lagi lah. Hopefully. So kita tengok macam mana. Alright, so kita ada 3 komen menarik. Pertama, Nameless bertanya, bagaimanakah kutipan Ant-Man 3 Quantumania? So setakat ini Ant-Man and the Wasp Quantumania telah berjaya meraih 447.6 juta di pawagam. Although that is quite a low punya pick up kalau untuk filem Marvel dalam minggu ketiga. So it's quite recent lah. Pasal ini permulaan MCU Phase 5. Selalunya by minggu ketiga kau dah pass 500 juta, on your way to 700 juta. Betul, dah lebih 600 tau patutnya. Orang 400 ni memang flop lah. Yeah, so Quantumania is not doing too well at the box office. Seterusnya Mike Dillon bertanya,
Apakah pendapat panelis pasal rumours yang Kang akan jadi Beyonder dalam Secret Wars? Bagi saya tak setuju Kang jadi Beyonder sebab Beyonder adalah entiti yang lain. Pada aku ni adalah rumours daripada palatau websites yang tak berpijak di bumi nyata. Kau kena faham bro, skrip untuk Secret Wars tak siap lagi. So macam mana palatau websites ni dah boleh tahu, dah boleh baca skrip yang tak siap lagi? Come on guys, logik sikit. Alright, seterusnya Rogan bertanya, sorry lari topik, panelis layan tak Attack on Titan? Jawapannya tidak, saya tak layan Attack on Titan. Apa pendapat kau? Adakah kau akan layan finale part 3 yang tak habis-habis ni? Silakan. Aku the thing is, aku usually pasal yang jipun-jipunnya benda ni memang aku almost exclusively read only. Kecuali ada anime series macam Demon Slayer yang bini aku suka tengok anime. So nanti suruh aku marathon dengan dia, yang tu je lah aku tengok. Tapi kalau tak ada orang paksa, memang aku just akan baca je. Tapi untuk Attack on Titan ni, sebab yalah dia punya fights animated apa semua memang cantik, memang best. So aku most likely akan tunggu bila dia betul-betul habis, yang betul-betul habis, yang bukan tidak part 3 betul-betul apa benda pun. So bila dah completely habis, maybe aku akan check it out lah. But at the end of the day, bila kau as manga reader, kau dah tahu dah semua kan. So tengoklah. Bila dia betul-betul habis, maybe aku akan check it out lah. Alright, cool. Okay guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Alright, so berita menarik kita yang keempat adalah tentang Aliens 9, filem ke-9 mulakan produksi ya. Jadi sesi penggambaran bagi filem ke-9 di dalam franchise Alien bakal bermula pada 9 Mac 2023 di Budapest, Eropah, di bawah kelolaan pengarah horror tersohor Fede Alvarez yang telah reboot Evil Dead dan juga terkenal dengan filem horror Don't Breathe. Berdasarkan skrip oleh member baik dia Rodo Sayagues untuk 20th Century Studios. Pengarah legenda Ridley Scott yang telah mengarah filem asal Alien 1979 serta filem prequel Prometheus 2012 dan juga Alien Covenant 2017 hanya akan menjadi penerbit melalui anak syarikatnya Scott Free Productions. Sinopsis bagi Alien 9 ni adalah, on a distant colony, a group of young people find themselves in a confrontation with the most terrifying life form in the universe, the Xenomorphs, iaitu aliens lah. So nampaknya Aliens 9 ni macam teen slasher Dah lah kau guna Fede Alvarez yang juga terkenal dengan Evil Dead Reboot, which was a teen slasher. Soalan pertama untuk Munif, apakah pendapat anda tentang horror gore director Fede Alvarez mengambil alih franchise Aliens daripada atuk Ridley Scott kita? Adakah ia bakal menjadi teen slasher movie je? So silakan Munif. The ironic thing is that dengan berita yang baru keluar ni, sebenarnya buat aku lagi intrigued for this latest entry into the franchise. Pasal apa? Aku rasa somewhere along the 8 movies macam cerita Alien ni has lost its way tau. Sebab dia terlalu sibuk pasal, okay, mula-mula it's a cosmic horror. Lepas tu bila dia jadi sci-fi, which obviously I don't mind sci-fi, I love sci-fi. Tapi dia lama-lama that sci-fi part tu macam jadi a distraction to the cosmic horror punya theme tu. Dia jadi macam nak to explore dia punya origins. Lepas tu yalah macam kau pergi jumpa The Engineers lah. Lepas tu dia jadi macam more tu cerita space sci-fi exploration. And tertinggal part space horror tu tau. Sebab kalau korang ingat lah, kalau kau ingat the tagline is that in space no one can hear you scream. So that sentence, so kau cakap pasal silence, kau cakap pasal anxiety, kau cakap pasal dread with nowhere to go, claustrophobicness and this theme kan. And lately kau rasa ke benda-benda tu macam tak tau. Macam semua lari tengah lapang, ada alien ni datang, tu alien ni lawan dengan this other alien lah, tu dia orang jadi dia jadi tak lah, macam kalau kau tengok Battleground LA ke, kau tengok apa, dia jadi macam tu.
Dia tak jadi. Where's the mass effectness of this IP? Dia hilang, which is why sekarang aku jadi excited pasal dia ambil Mr. Alvarez ni untuk helm the show, especially because resume dia ada Don't Breathe tau. So yes, this guy is a slasher guy, tapi at the same time kalau kau tengok Don't Breathe, dia ada that elements of what made the first Alien so great in the first place tau, which is anxiety, which is they main dengan kau punya senses tau, sights, sounds, lepas tu the over cautiousness, claustrophobia, darkness kan. So dalam Don't Breathe padahal dia macam orang buta tapi macam scary gila pasal dia main dengan the senses tau. Which is kalau kau tengok the first Alien movie, that's what it's all about. So aku rasa by the time the 9th movie ni, and aku rasa dia pun tengok lah all the criticisms yang kena ke Covenant lah, Prometheus lah, apa semua. Dia pun fikir, you know what, why did we stray so far from the roots tau? Like what made it big in the first place kan? So itulah, aku definitely rasa this is the kind of movie yang dia akan scale down. But since Ridley Scott is a producer, bukan scale down dari sudut budget, this movie is gonna look good. Sebab the creator and the established punya guy is the one who's producing a show. So there's no reason kenapa dia akan look cheap ke apa benda ke. It's gonna look great, speculation aku. But also at the same time, you're not gonna see anything special, anything new, which is good. Sebab macam kata aku rasa this is a back to basics movie. Number one, seperti mana yang aku cakap tadi lah, dia dah overcomplicate themselves. Aku rasa dia dah dengar all the criticisms. They just nak go back to this one scary bastard dalam tempat sempit ni, space kau tak boleh lari ni, ada benda pelik ni, horror, anxiety. That's reason number one. Dia nak kembali ke tu, what made it great in the first place. The second reason pula kau boleh tengok pada dia punya casting. Kau tengok dia cast what is essentially a bunch of kids kan. This is sebab at the 9th movie they definitely nak introduce balik Alien to a whole new generation lah, untuk keep the interest and the IP to going. So it's just another reason why it makes sense yang dia most likely akan retell lah basically the first Alien movie, cuma dalam setting yang sedikit lain, but the vibes that make it famous in the first place akan kekal. And I am all for that, going back to the basics. This is one of the times where going back to the basics akan buatkan dia sangat epic. Jangan overthink, selitkan tema itu ini apa semua kan. So make Aliens great again lah, especially for a new generation of fans kan. So yeah, I am actually quite excited for this. I can't wait man, I can't wait. But just like how the Scream franchise tiba-tiba ada a new resurgence bila Gen Z suka Scream. Sekarang pada aku Scream tu filem bangang from the 90s, okay? Pada aku it's nothing. Kan? It's nothing. Yeah. Tapi Gen Z sekarang, oh my god, Scream 6 terbaik. Aku macam, okay lah. Betul. Alright, seterusnya Duan, apakah pendapat kau tentang pelakon-pelakon muda yang dipilih seperti Isabella Merced, Kylie Spenny, Eileen Wu dan juga 3 balak yang gonna die anyway. This is a movie di mana heroin akan menang. So apa pendapat kau Duan? Banyak talent-talent baru ni, banyak hot chicks. Aku dah nampak dah siapa mati dulu. David Johnson mati dulu. David Johnson memang akan mati dulu. Dia jadi Android dia pun dia akan mati. Ataupun Spike tu akan jadi Android. Tu muka Android tu. Dan dah nampak lah kan dia punya skrip. Macam nak cakap betul lah ya, Nick cakap tu betul lah. Skrip tu kan, aku pun kadang macam tak faham dia kenapa tiba skrip jadi macam popular franchise. Aku macam setahu aku franchise horror je popular yang setahu aku lah kan, my generation lah yang betul-betul top slasher horror kan. Nombor 1 memang Friday the 13th, Jason. Lepas tu Nightmare on the Elm Street, Jason dengan siapa nama tu, Jason versus Eddie Kruger. Freddy Eddie pula Kruger. So dua tu memang franchise slasher yang paling top lah. Lepas tu ada Halloween, Kaki, Mike Myers tu, Kaki. So Scream ni memang stok kena bahan lah. Dia sebab dia slasher yang
teen punya movie lepas tu dia macam tak seram pun, lepas tu dia punya ni. Kau tahu dia punya tak seram, sebenarnya bagi aku personal opinion kan, dia punya tak seram tu sampai menjadikan scary movie buat spoof lah. Dia tak seram selepas je scary movie asal dia dah ambil pada Scream tu lah. So dia tak seram, dia kelakar tu kan. So bila dia jadi siku-siku, lepas tu aku tengok dah tiba ada fanbase pula kan. Aku macam apa yang best cerita ni kan, seram ke? Sebab tu aku rasa kemungkinan dia bukan sebab aku rasa dia dah tak seram dah. Dia pun dah tak ni dah. Dia lebih kepada watak-watak yang ada kat situ tau. Dia berkembang kat situ. Watak-watak tu, oh ni kau kena ada ni background macam ni. Oh dia ni Otai punya karakter kena kat sini ni. Tu kau tahu background dia. Aku rasa lebih kepada tu tau. Scene lah. Dia bukan sebab slasher ke pembunuh, tak ada. Kalau betul-betul legend slasher memang 3 ekor atau 4 ekor yang sebut tadi tu lah kan. Itu dia. Tapi itu pun diorang punya ni pun dah macam dah turun-turun, dah tak ada cerita kan. So kalau macam Alien ni pun sama lah. Alien pun adalah macam mungkin kata dia space horror kan asal dia kan. Asalnya masa release Scott tu 4 memang jadi. Lepas tu yang sequel dia tu yang turn the law to 180. Daripada first Alien dia ada sekor je. Second Alien bila Just Kurun take over, dia dah beranak pinak telur. Lepas tu dia ambil dari situ, dia terus berkembang. Tapi nombor 2 still best lagi. Walaupun dia dah tak sama macam nombor 1, dia betul-betul jadi banyak alien, dah jadi macam sci-fi punya horror. Dia bukan macam, dia dah macam terlampau sci-fi lah. Dia dah tak macam horror yang macam discreet sikit kan. Dia tak ada. Tapi best lagi. Tapi the moment aku tengok nombor 3 nya alien, nombor 3, 4 semua aku dah tengok dah mengarut lah. Dia lebih kepada gore je, macam geli-geli je. Macam kau tengok geli lah ni, macam ni semua kan, macam mana kau bunuh tu kan. So dia dah tak ada seram tu, dah tak ada. Dia lebih kepada menggelikan je. Boleh bukan kau gelak lah, geli macam kau tak boleh nak tengok lah. Macam tu kalau ada orang tak boleh tengok, memang tak boleh tengok lah. 3, 4 lepas tu so dia dah hilang dia punya formula asal dia lah. So betul lah cakap Munif, kita back to the basic lah, buat nombor 1 balik. Macam mana kau tengok berjayanya Prey dengan Predator tu, aku rasa sebab dia ambil formula yang sama. Kau tengok Predator berjaya sebab apa? Sebab Predator nombor 1, kau nampak Predator berapa minit terakhir baru kau nampak muka dia sebenar. Sebelum tu kau tak nampak pun dia. Tapi kau rasa dia punya tension, dia punya keseraman, punya suspense tu. Lagi yang buatkan orang lagi percaya sebab yang mati sebetulnya yang pada sadar-sadar, yang komando ni. Ni kalau komando punya movie ataupun Rainbow lah, dia seorang boleh tapau satu squad Sherry kau. Dia seorang ke. Tapi ni komando ada banyak, tapi kena makan dengan sekor ni je. So mana kau percaya kat itu, benda tu sangat ganas lah. Itu yang kejayaan Predator. Lepas tu dia ambil formula yang sama, dia buat dekat Prey. Aku tak tengok lagi Prey, tapi aku rasa dia guna formula yang sama. Dia kau tak nampak Predator tu lagi, tapi kau dah rasa dia punya presence dia kau dah tahu. Kau rasa dia suspense, dia tension, anxiety pun semua, ujung-ujung pun kau tunjuk. So dia guna balik formula yang sama Predator tu. So aku rasa kalau dia guna formula yang sama yang macam mana berjaya yang Alien nombor 1 tu, maknanya Alien dia sekor pun cukup sebenarnya. Alien nombor 1 pun sekor je, bukan banyak pun. Nombor 1 kau create the tension, create the suspense, create the mystery. Saya tunjuk selalu pun tak apa. Kau kena pandai main. Murah kan, bajet pun murah. Cuma aku rasa Alien ni macam mana nak cakap, dia memang bagus back to basic. Tapi aku rasa kan, kalau filem baru ni aku rasa better direct to stream. Direct tu dia tak payah masuk wajah lah. Macam Prey juga. Macam Prey juga. Sebab aku rasa lagi better lah. Kalau kau masuk wajah, aku rasa nanti takut kau kecewa dengan kutipan dia kan. Aku rasa biar kau jadi hit dekat stream punya line. Macam mana Prey buat. Itu pendapat aku lah. Okay. Alright. Aku tak sabar ni nak tengok Isabella Merced kena Alien. Semoga kita dapat replay baru. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Alright, so berita menarik kita yang terakhir adalah tentang
HELLBOY Reboot temui bintang baru. Pelakon Jack Casey yang pernah berlakon dalam Deadpool 2 dan juga filem The Outpost akan mengambil alih watak Hellboy di dalam filem reboot Hellboy The Crooked Man. Arahan director Brian Taylor yang pernah mengarah Crank, Jonah Hex dan juga Ghost Rider 2 berdasarkan skrip asal oleh pencipta komik Mike Mignola dan juga penulis komik Chris Golden. Sesi penggambaran bagi filem reboot Hellboy The Crooked Man bakal bermula di Bulgaria, Eropah di dalam tempoh beberapa minggu lagi. Jadi soalan aku untuk Munif, apakah pendapat anda tentang pengarah Brian Taylor yang pernah direct bonkers action di dalam Crank dan juga Crank 2? Aku rasa diguna Muhammad Deckard Shaw daripada Statham ya, just Statham. Lepas tu dia macam kalau dia kena Crank je dia jadi lagi kuat. And then Brian Taylor juga pernah buat superhero fair seperti Jonah Hex dan juga Ghost Rider 2. So apa pendapat kau dia diberi peluang untuk mereboot Hellboy for the second time? Silakan. Okay, first of all, aku tak tahu lah what goes on behind the scenes at the studio apa semua kan. Tapi it seems a bit pointless to me lah. Sebab yalah Del Toro dah pegang dulu. Actually bukan, initially dia ada 2 movies je ke yang the first run of Hellboy tu? Dia sampai Yes, Golden dia Army ada tu ke? Hellboy dengan Hellboy Golden Army. Lepas tu dengan dia Golden nak Army, buat filem ketiga, tapi dia minta 250 juta. So tu level budget Infinity War Endgame. So Millennium Films cakap sila fuck off. Kita tak ada 250 juta. Unfortunately. Yeah. So sebab tu kita dapat reboot pertama Hellboy David Harbour tu. And then sekarang kita nak dapat reboot kedua pula. Kita ada pelakon Hellboy yang ketiga. Yeah. Dia tu lah sayang lah sebab aku dah agak it wasn't a creative decision untuk menamatkan the trilogy of the original Hellboy tu. Dia lebih kepada financial decision. And macam aku selalu cakap, in any IP punya adaptation, kalau kau buat decision tu bukan pasal kreatif, pasal social ke, pasal financial ke, tak kisahlah, whatever your circumstances, the fact remains the end product will suck. So because this is not a creativity driven decision tapi a financial driven decision untuk buat the first time reboot tu, that's why yang as great as David Harbour is, memang kena teruk lah that movie. It was a critical disaster. And somehow aku tengok je kenapa cerita ni nampak murah tu. dia punya effects kan, tak tahulah dia punya production value tu pun je kurang semua. And dia punya suit tu pun nampak pelik. Actually the first movie pun nampak Hellboy tu lagi fluid, lagi natural kan. Yang David Harbour punya tak tahu, nampak macam dia nak bergerak pun susah lah apalah. It's these things lah. So nampak sangat they reboot because of financial decisions. And apa yang mereka produce in return memang is a cheap imitation lah, which is very sayang lah. Sebab Hellboy ni premise dia best. Dia lawan everything from penanggal ke setan ke witches lah ke hantu lah apa semua kan. Untuk karakter yang premise dia macam tu, and dia punya rogue villains dia pun is daripada pelbagai fantastical backgrounds macam tu, this IP will never succeed selagi ada dalam tangan studio yang murah. These are the facts. The only reason kenapa mereka duk reboot sekali, reboot kali kedua is so that mereka tak kehilangan IP Hellboy ni. Ni pendapat aku lah. So tak kisah kau nak kata movie dia tai ke, dia apa benda ke, tapi asalkan kita keep on producing Hellboy related adaptations, IP tu akan kekal di tangan kami. Yet another financial decision lah, which is for as long as it's not creatively inclined dia punya direction, kita can keep getting adaptations yang for lack of better word memang sampah lah. However, having said that, the Hellboy reboot yang dia nak buat ni akan deal dengan The Crooked Man kan. So The Crooked Man ni aku rasa dia di buku dia yang ke-10 kot, something like that. And The Crooked Man ni is a very interesting character in a very interesting story.
So without spoilers lah, dia premise ni kau akan deal dengan witches, kau akan deal dengan powerful witches that been living for decades. Lepas tu kau akan deal dengan the crooked man tu pula itself is a macam arms dealer ke, war profiteer ke benda, duk buat duit, duk jual senjata, duk take advantage masa World War 2, kantoi for his crimes, kena hukum gantung. Then this absolutely bastard punya human datang balik as a devil tau. Lepas tu reign over kawasan yang telah menghukum dia. Lepas tu on the side kau kena deal dengan powerful witches lagi. And apa kaitan witches dengan this devil? Lepas tu je Hellboy pun is a devil. So what's going on apa semua kan. So komik dia memang best. Premise dia memang sangat best. Tapi in the hands of this studio, director ni pernah buat something mystical juga macam Jonah Hex, Ghost Rider 2. So is this the correct resume untuk menjayakan Hellboy, Brian Taylor ni? I mean, stylistically yes, but here's the thing. Stylistically yes, tapi in line dengan perangai tak ada duit studio ni, you know, Ghost Rider 2 and Jonah Hex pun was not really a commercial success sangat, and to a certain extent pun nampak teetering into the B grade level punya movies juga tau. So itu macam aku cakap, aku punya personal opinion, a movie adaptation of Hellboy ni cannot be murah tau. Cannot be handled by murah people, cannot be produced secara murah, and ada set yang murah, makeup and effects yang murah. So it'll just take you out of the immersion now. So that's why yang David Harbour, as great of an actor he is, tak boleh carry the movie tau. Sebab jangan kata all the very poor CGI giant monsters benda semua, kau tengok dia pun, you know, masa kau tengok Ron Perlman, he didn't look like a guy in a suit tau. Dia memang nampak je setan tau. Tapi kau tengok David Harbour ni macam tu, the overlay is Ron Perlman. Kalau kau nampak siluet ni, it's Ron Perlman. It's so badass. Macam dalam komik ke? Macam dalam komik kan. Yang David Harbour tu nampak macam some poor guy in cosplay, macam kena paksa cosplay kat mana tau. So when your main character looks like shit kan, macam at least kalau okay yang lain semua tai, tapi you know kita kena bijak wang, all the budget pergi to the main character punya look semua kan. But your main character pun looks like shit, and the rest pun memang looks like shit kan. So, and this is an adaptation of a comic about fantastical shit kan. So how is this ever gonna work? So sebab tu kata studio ni dia tak kisah pun if it's critically acclaimed ke, best tak best ke, screw you. Macam mana Smaug dalam The Hobbit, longgok ni semua emas ni dia punya, orang lain jangan ambil. This is what the studio is doing to the IP tau. In the hands of better studios, kau akan dapat the Hellboy adaptation of our dreams, and kau akan sedar betapa great IP and this comic. Tapi in the hands of the studio tu lah, entah aku takut nanti lepas, the thing about macam buku The Crooked Man and Others, which is the tajuk of the comic ni, lepas dia settle dengan Crooked Man ni, lepas tu dia deal dengan pirate adventures pula, dia pun lawan dengan hantu Blackbeard tu. Lepas tu Hellboy dengan Ape Sapien kan. So bukan Blackbeard One Piece ni yang betul-betul punya pirate ni. So the ghost of Blackbeard on a fucking pirate ship lawan Hellboy dengan Ape Sapien. Aku takut nanti reboot lagi, you even get to see this thing kan. So sayang lah, for every adaptation of every page of the comics and mereka bastardized with mereka punya cheap productions and very bad direction and a lack of game plan to the Hellboy punya universe. Sayang lah, just burning the IP alive. So I really hope somehow someone akan nampak and also worth it untuk beli this IP away from these guys. Sebab they have proven to not care about the quality but doing everything they can untuk keep the IP, which is really sad. Setuju. Pada aku, bagi je lah Guillermo del Toro 250 juta tu, panggil balik Ron Perlman and let's have Hellboy 3. Yang semua fan yang tunggu bertahun-tahun. Come on guys, come on. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Duan ya. Pada pendapat kau, dapatkah Jack Casey ni menggantikan penampilan legenda Hellboy oleh pelakon Ron Perlman pada tahun 2004-2008 ataupun adaptasi lebih ganas oleh David Harbour tahun 2019?
Kalau kau tengok dagu dia tu dah ada dah. Dagu dengan dahi dia tu dah cantik lah. So apa pendapat kau? Jack Casey, can he be the new Hellboy? Kalau kau tengok, betul lah. Aku pun tengok nampak dagu dengan dahi dia nampak Hellboy lah. Tapi satu soalan dah, who is he? Jadi siapa masalahnya? Dia berlakon sebagai Black Tom masa dalam Deadpool 2. Kan dalam Deadpool 2 kan ada penjara punya scene tu yang dia bergaduh dengan Mamat Rasta kulit putih tu. Black Tom Cassidy, iaitu adik kepada Juggernaut. So he was the bad guy dalam first act ke second act of Deadpool 2 kalau kau ingat. Aku tak ingat tu. Nampak sangat tak penting. Bila watak tu pun aku tak ingat. Juggernaut tu memang ingat lah. Yang tu tak ingat. So ni scene dalam penjara. Scene dalam penjara masa Deadpool 2. Itu satu dah red flag. Pelakon yang tak terkenal. Kau bayangkan Ron Perlman tu memang dia macam, dia bukan A-lister lah. Ron Perlman ni bukan, sepanjang kira dia, Ron Perlman ni bukan A-lister. Lepas tu dia pun bukan watak utama. Kebanyakan dia macam jadi watak sampingan apa semua. Kalau watak utama pun dia heavy makeup. Tapi bila jadi Hellboy dia berjaya. Yang bagi aku yang naikkan nama dia supaya orang kenal dia ada Hellboy. Sebab dia buat dengan baik. Lepas tu pula David Harbour dia memang dah terkenal. Dulu pun sebelum dia terkenal pun dia pun B-lister, dia pun watak sampingan. Masa dalam Grey Hornet dia watak jahat. Orang tak kenal dia. Watak bodoh sudah dapat. Tapi sebabkan Stranger Things dia dah terkenal. Dia ada nama, masa dia jadi Hellboy. So tu daya penarik dia tau. So yang tadi tu siapa? Bila kau kata Black Tom apa benda dia pun, aku pun dah tak ingat dah. Masalah tak penting. Dah lah watak dia buat tu pun dah aku tak ingat. Itu dia pun seorang pelakon yang tidak dikenali. Itu dah red flag lah. Dah nampak dah macam kita ni nak flop. Kau bayangkan David Harbour yang top, yang meletup-letup tu pun tak boleh nak selamatkan Hellboy. Ni kau ambil unknown actor kan. Lepas tu kau bagi pula director yang macam, betul ni director kelas B yang apa, yang kau bagi duit murah, dia akan come out dengan apa what you pay what you get. Tapi kalau dia buat yang crank tu, jadi sebab tu memang dia punya personal project kan. Crank 1 tu, Crank 2. Crank tu sebab apa? Kalau dia tak apa ya, kira charge dia punya ni, jantung dia mati kan. Dia macam tu crank tau. Tapi kalau kau tengok dia punya Jonah Hex dengan Ghost Rider memang out. Jonah Hex tu memang bodoh gila lah. Big name dalam tu ada Josh Brolin jadi hero. Lepas tu ada Megan Fox. Lepas tu ada siapa lagi tu yang jahat tu. Semua nama besar. Tapi memang flop gila. Memang orang tak nak tengok lah. Lepas tu kau tengok Ghost Rider nombor 2 sebenarnya promising. Kalau kau tengok dia punya cinematography dia punya Ghost Rider lagi ganas, lagi brutal, semua cantik. Tapi dalam cerita bodoh. Dalam cerita dia tak best langsung. Itu kelemahan. Aku nombor 1 yang cerita lagi best. So kau bagi orang macam ni 2, so saya kira red flag tau untuk handle Hellboy yang tenat ni. Memang tak naas lah. Memang akan dah tahulah dia come out macam mana, dia end product macam mana, memang sampah lah. Tak payah tengok pun dah tahu dah. Aku masa dia reboot Hellboy tu pun aku macam tak ada siapa mana-mana fan Hellboy pun tak nak tengok dia reboot. Sebab aku pernah tengok trilogi yang cantik. Promo pun saya buat partition apa semua, tak sign dia supaya dia bagi. Nanti sebab tak nak aku ambil, si studio sanggup tak nak keluarkan duit yang banyak, tapi sanggup membazir duit yang tak banyak. Tapi membazir kau tak ada apa untung pun, flop terus. Tapi kau keluar duit juga ni. Super je kau keluar 250 tu, kau gamble. Kemungkinan boleh jadi sebab yang pegang tu bukan orang calang-calang. Tu gamble dia turun kot, dia naikkan Hellboy. Dia dah bagi mystical creature feature bagi aku lah. Dia turun number 1 apa creature features lah. Kalau dia pegang memang jadilah. Kau bagilah dia buat apa semua memang jadilah. So dia nak buat dia nak conclude kan dia punya trilogi. Kau boleh tak bagi, kau kata sebab mahal tak dia semua. Bagi aku dia kena bodoh. Kalau kau betul nak pegang IP, kau kena gamble lah. Itu baru entrepreneur, itu businessman. Ini kau tak bagi tapi kau nak pegang, kau tak pegang. Serupa je kau lepaskan IP ni. Kau nak pegang apa, merugikan kau juga. Tak bagi duit pun. So bagi aku businessman ni memang bodoh lah. Tak tahulah kenapa kau nak pegang lagi kalau benda tak boleh bagi duit. Better kau bagi kat dia motor tu. Betul-betul gamble. Merugi okey lah.
Kan? Tapi kau dah tahu orang buat ni bukan calang, dia boleh bagi duit. Ada kemungkinan tak, tapi kau sanggup bagi dekat unknown, tak siapa-siapa director, tak siapa pelakon. Memang kau nak butcher dia franchise lah dengan IP ni. Memang kau nak saja nak butcher lah. Memang tak tahu lah apa dendam kau dengan Hellboy. Itulah. Memang persetankan lah. Baik kau bagi Hellboy ni, kau nak betul-betul nak jimat, kau bagi dekat apa nama director Endo yang mana-mana buat cerita hantu apa lucah-lucah tau, buat macam Secret Diana bro. Secret Diana lagi jimat. Lagi jimat. At least adalah dia juga kan. Tak apa kau bagi director pulau tu kan, bagilah lagi lah kau nak jimat sangat lepas. Baca sial. Itulah. Aku sebenarnya sedih pasal Hellboy ni adalah satu IP daripada 90-an yang super epic. Dan bukan daripada Marvel, bukan daripada DC. It's one of the best tau. Dark Horse. Ya, daripada Dark Horse. So, rugilah yang dia jatuh ke tangan Millennium Productions ni yang tak ada budget, hire actor yang tak terkenal. Rugi tu. Sama-sama kita nantikan bila ada set fotos ke apa, aku akan cover lagi filem Hellboy yang tapi kalau kau ingat Hellboy The Golden Army tu nombor 2 tu sequel tu, memang dia tak ikut mana-mana komik tau, jalan cerita tau. Dia terus buat daripada dia punya idea sendiri tau. Tapi kau tengok dia punya dunia dia kan, memang lawa dia punya troll gempak gila. Elemental fight dalam act 2 tu. Gila tu. Ada orang bunian, ada F, ada ni. Lepas tu gila tu. Ada kula tu, ada yang tree tu. Itu lah. Emotional yang tak tahan tu. Dah lah emotional. Cerita tu. Dia punya gila. Dia punya skop pun besar. Skop dia besar gila. Dia punya ni skop dah lah besar. Lepas tu cantik lawa. Lepas tu dia memang perfect lah. Aku mungkin kutipan yang tak banyak, tapi jangan cerita dia memang perfect lah. Lagi besar, lagi best pada nombor 1. Walaupun nombor 1 ikut komik, aku nombor 2 lagi best. So bila dia nombor 3 tu nak conclude, aku rasa dia akan ikut komik balik sebab dia cerita pasal dia kan anak setan kan, nak cerita pasal Hellboy tu balik lah. Tapi tak kesampaian. Nombor yang sequel, yang reboot tu, yang Developer, dia ikut komik. Lepas tu dia fokuskan kepada gore sebab dia dapat R-rated. Memang nampak ganas tau, cara dia binatang tu bunuh, ganas tarik kulit lah apa semua kan. Tapi bila campur ganas, tapi jangan cerita dia walaupun ikut komik, tapi dia cara dia bawa tu tak sampai. Aku rasa macam dal gila. Lepas tu dah lah terabur. Macam satu season Netflix 8 episod dia letak dalam 2 jam. Kau 8 episod ni cerita dalam 2 jam. Betul. Macam show dia macam kau tak bagi masa untuk orang nak hadam tau. Lepas tu dah lah CGI buruk. Aku tengok siapa yang power perempuan tu yang keluar benda muntah kat mulut macam apa benda ni sial, apa ikut komik ke apa. Tapi macam CGI dia buruk. Betul. Memang buruk gila. Macam bodoh lah. Sayang. Kalau dia terus dah settle lah sebenarnya. And especially dalam dunia streaming ni, kita patut ada Hellboy movie, Hellboy series, Hellboy anime. Come on Netflix, beli je IP ni daripada Millennium Films. Come on Netflix. Bayar dia nak apa? Bayar. Betul. Lepas tu dia boleh buat BPRD kan. BPRD lah dia boleh buat. Banyak lah. BPRD boleh buat cerita banyak world building dia. Banyak. Dia. Itulah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 5 berita menarik daripada Hollywood hari ini. Join kita pada hari-hari lain pasal kita ada banyak lagi yang kita akan cover. Esok kita bakal bincangkan tentang The Last of Us season finale. Esok hari Rabu aku dengan Duan akan pergi tengok Shazam 2. Tapi kami telah disembargo sampai hari Khamis. Shazam 2 tu. Tak best. Kalau filem buat embargo macam ni, maksudnya filem ni sampah dan kita tak nak kita orang bagi tahu korang yang filem ni sampah. And then hari Khamis kita bakal bedah episod ketiga The Mandalorian season 3 dan hari Jumaat Hadi dan kawan-kawan dia akan buat spoiler talk Majnun. Jadi sediakanlah tisu anda, korang akan menangis dan korang boleh tanya semua benda soalan tentang dunia Imaginur ni pada hari Jumaat nanti. So itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.